Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada tuan pengurusi majlis, seterusnya kepada tuan haji, puan hajah, tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dalam perjalanan akhir Ramadan, ya, kita bertemu kembali, ataupun saya lah datang ini kali ketiga, kali keempat. Okey, kali keempat. Bersama dengan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dan saya ucapkan terima kasih kerana masih lagi terus istiqamah sampai ke hujung ini dengan tadarus Al-Quran, ya, sebagaimana yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi bertadarus belajar Al-Quran itu, tadarus itu saling belajar Al-Quran, Jibril alaihissalam. Dan tadarus itu salah satu daripada tujuannya adalah untuk menyemak kembali wahyu yang telah turun kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah untuk mengulang kaji, menyemak, dan kemudian ditentukan kesahihan dan juga ketepatan kepada wahyu yang telah diturunkan. Daripada alhamdulillah pada semua, apabila kita tadarus ini, satu, kita membaca, dan juga tadarus ini juga kita memahami kepada isi kandung daripada Al-Quran. Dan bulan Ramadan, sebagaimana kita tahu, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran, iaitu sebagai petunjuk kepada manusia. Yang keduanya adalah penerangan hujah kepada petunjuk, dan yang ketiganya adalah sebagai pembeza di antara al-haqq wal batil, iaitu sebagai al-furqan. Ada tiga perkara, ya, tiga perkara. Iaitu yang pertama, untuk kita dapat petunjuk. Petunjuk ini kita perlukan ketika kita membuat keputusan dalam hidup kita ini. Kita nak balik raya pergi mana, itu pun perlukan petunjuk, kan? Kita nak 28 Ramadan, 29 Ramadan ini kita mahu masih lagi bersama Al-Quran atau tidak, itu perlukan petunjuk, ya. Kita dapat maklumat ada program pada hari ini pukul 9.30, itu petunjuk. Kemudian bangun pagi tadi, ya, kita masih lagi nak pergi ke program itu petunjuk tambahan. Tapi tak semestinya pergi, kan? Tak semestinya pergi. Kemudian kita kira-kira nak pergi shopping raya ke, nak beli baju raya ke, ataupun singgah sekejap dekat sini nak dengar surah Al-Insan berkaitan dengan Ramadan saya, itu juga petunjuk, ya. Rasa macam nak pergi, kan? Rasa macam nak pergi. Dah start engine, kemudian ada pula, ya, kepada keluarga kata, jomlah kita pergi shopping, kan? Jomlah pergi ke supermarket. Pada waktu itu, ketika kita membuat pilihan itu, kita perlukan petunjuk lagi agar kita memang betul-betul nak pergi ke tadabbur surah Al-Insan contohnya. Dan bila dah sampai ke sini, kita perlukan petunjuk nak tahu pula program ni dekat mana, dekat atas ke kat bawah, kan? Kalau kita pergi kat atas tengok tak ada, oh rasa dah cancel kot, memang kena pergi shopping lah paling, kan? Itu cara membuat keputusan itu. Setiap kali kita membuat keputusan yang mengalur, yang membawa kepada kebaikan, itu namanya hidayah. Jadi peranan Al-Quran, hudal linnas, hidayah kepada seluruh manusia, bukan sekadar untuk orang beriman. Manusia untuk membuat pilihan demi pilihan, dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, itu peranan Al-Quran. Orang bukan Islam pun sebenarnya boleh mengambil manfaat daripada Al-Quran. Itu yang pertama. Peranan Al-Quran yang dinyatakan pada ayat 185 itu, surah Al-Baqarah, ialah yang kedua, wa bainatin minal huda, iaitu sebagai penjelasan, penerangan kepada al-huda. Kita dah dapat idea bahawa saya kena solat, saya perlu mendalami Al-Quran, tetapi selepas itu Allah beritahu bahawa Al-Quran ini kita kena tadabbur dan juga mengambil tazkirah. Itu adalah penjelasan kepada al-huda. Boleh saja kita baca Quran, tapi kita tak tadabbur, boleh, tetapi kita mungkin tidak dapat barakah daripada Al-Quran.
Kita tahu bahawa saya ni nak barakah, kan? Barakah ini kebaikan yang banyak dalam kehidupan saya. Agar lepas Ramadan terus lagi baik dan baik, baik dan baik dan baik, itu namanya barakah. Kalau kita masuk dalam bulan Ramadan, Al-Mubarak, yang penuh barakah, tapi lepas Ramadan, 1 Syawal saja dah lambat sembahyang subuh contohnya. Ataupun Quran tak ada dah, 1 Syawal tu semprit dengan lemang, dengan ketupat je, kan? Ataupun ketupat daun palas, itu je 1 Syawal itu namanya barakah hilang daripada Ramadan. Kerana apa? Rupa-rupanya Ramadan Al-Mubarak itu ia perlu diisi dengan Al-Quran yang penuh mubarak. Sebabnya nama bulan Ramadan ini, nama lainnya adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Maksudnya Al-Quran itu yang turun pada bulan Ramadan itu yang menambah barakah pada bulan ini. Yang tuan-tuan belajar, yang tuan-tuan bersungguh pada hari ini, pada waktu malam pun dengar Al-Quran dibacakan oleh imam, itu sebenarnya menjemput barakah. Ya, kebaikan yang banyak. Baik, itu nombor 2. Maksudnya kita dapat penerangan. Oh, rupanya saya kena tadabbur. Saya kena tazakur berdasarkan surah Sad ayat 29, berdasarkan pada surah An-Nisa. Dalam surah Muhammad Allah cerita, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka itu tidak tadabbur Al-Quran, ataupun hati mereka itu ada kunci. Setiap kali kita tak tadabbur Al-Quran, kunci itu kekal dalam hati kita. Hati kita ni kadang-kadang adalah rasa-rasa tak puas hati, benci, marah, dendam, sakit hati, busuk hati. Tetapi bila dapat Al-Quran, yang busuk hati itu jadi salim ataupun sejahtera hati. Itu peranan Al-Quran. Peranan Al-Quran. Tiba-tiba je kita tak apalah, kan? Orang kutuk ke, orang marah kita, kita balas dengan senyuman, kita balas dengan kebaikan. Itu hanya datang bila kita sentiasa sedar Tuhan ada. Bila kita sedar apa yang dinyatakan dalam Quran, dalam hadis Nabi, dan itu perlukan bayyinatin minal huda. Di mahkamah itu, kalau katakan orang nak disabitkan kesalahan itu ataupun kebenaran, dia kena ada hujah, ada bayyinat. Ya, jadi bila kita nak baca Quran, nak sembahyang tahajud, nak sembahyang tarawih, nak pada 1 Syawal, kita malam 1 Syawal masih lagi kita nak menghidupkan malam, malam 1 Syawal, Qiyamul Lail masih ada lagi, baca Quran masih ada lagi. Bagi setengah orang ialah dia sibuk. Sibuknya apa? Nak gantung langsir, kan? Ketupat tak anyam lagi contohnya. Tetapi bagi sebahagian orang, dia tahu bahawa daripada hadis Nabi menyatakan malam Syawal kita hidupkan lagi dengan takbir, dengan baca Quran, maka itu akan menyebabkan hati kita hidup ketika orang lain hatinya mati. Kan? Kalau kita nak hati kita hidup ketika hati orang lain dah mati, kita kena hidupkan malam pada Syawal. Jadi kita ingatkan, dah malam Syawal tu kita dah enjoy lah, kan? Happy go lucky lah, tak payah lagi dah nak sibuk-sibuk tarawih, lega rasa, kan? Siapa yang rasa lega tarawih dah habis, itu maksudnya dia tak berapa suka sangat lah tarawih tu, kan? Dia rasa macam tarawih tu macam beban je nampaknya. Padahal nama tarawih itu adalah berehat-rehat. Kalau Nabi itu bila dia ada stres, dia beritahu pada Bilal, arihna ya Bilal, ya, rehatkan aku Bilal, dengan iqamah dan terus mendirikan solat. Jadi itu yang proses kita nak tahu, ini adalah penjelasan bayyinah bitanil huda. Yang ketiga ialah peranan Al-Quran ini sebagai Al-Furqan, tuan-tuan, ya, yang membezakan di antara yang hak dan yang batil, yang salah dengan yang betul. Itu adalah peranan Al-Quran. Dan bukan sekadar salah dan betul kita dapat bezakan, tapi kita dapat tolak farq gitu, ya. Faraqaf itu kalau kita baca ayat-ayat hujung surah Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, kami tidak menolak, ya, mana-mana rasul yang ada. Maksudnya ialah nabi-nabi, rasul-rasul ni ada beza-bezalah tahap dia. Ada yang boleh bercakap dengan Allah, digelar Khalilullah, ada yang boleh menyembuhkan penyakit, fadal berbeza-beza. Tetapi dari segi tafarruq, tafriq, kita tak boleh tolak mana-mana rasul. Kita kata saya tak berapa gemar sangat Nabi Isa contohnya, tak berapa gemar sangat Nabi Musa, saya cinta Nabi Muhammad saja. Kalau Nabi Muhammad dikutuk, saya akan berjuang. Kalau Nabi Musa dikutuk, alah itu Nabi Musa. Tak boleh.
Kalau ada orang kutuk Nabi Muhammad, orang kutuk Nabi Musa, kita pun akan bangkit dan juga kita sensitif. Kerana apa? La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Jadi bila kita kaitkan dengan peranan Al-Quran yang ketiga, Al-Furqan, sebenarnya kita ini tidak menolak mana-mana ayat Al-Quran, satu. Yang keduanya ialah kita ini bila tahu itu batil, kita tolak setolak-tolaknya. Itu kesan Al-Quran. Kesan Al-Quran. Kita daripada dulu rasa tak berapa berani sangat, kan? Tak berapa nak bercakap sangat, kalau benda yang salah tu biar je lah, kan? Bila datang Quran, selalu baca Quran, tiba-tiba jadi semangat, jadi berani pula. Itu kerana Quran dah masuk. Quran dah masuk dalam diri. Tapi kalau macam segan-segan je, kan? Ya, rasa kalau tak apalah, orang nak buat macam mana, kan? Orang menipu ke, orang rasuah ke, kita rasa tak apalah, itu orang lain, bukan saya. Maksudnya Quran itu belum lagi mencapai Al-Furqan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, pada pagi ini, ya, dalam masa sekitar kurang sejam ni, 30 minit lagi, kan, okey. Kita sama-sama nak melihat pada surah Al-Insan, surah yang ke-76, ya. Kalau tuan-tuan perasan World Quran Hour baru ni kita bincang surah Al-Insan, ya. Surah Al-Insan ada 31 ayat. Dan hari ni kita nak tengok macam mana surah Al-Insan ini ada kaitan dengan Ramadan. Ya, walaupun Ramadan dah nak habis, tapi kita kena faham bahawa para salafus soleh zaman dahulu selepas Ramadan ini, 6 bulan selepas Ramadan mereka doa diterima amal mereka. Doa 6 bulan tu, ya Allah, terimalah Ramadan aku, terimalah Ramadan aku, terimalah amal pada Ramadan. Pasal kalau diterima tuan-tuan, maksudnya apa? Tuan-tuan dapat Lailatul Qadar 83 tahun plus. Kan? Kalau ada yang kat sini belum lagi 80 tahun, kan? Saya pun belum 80 tahun. Tapi kerana Lailatul Qadar, malam-malam dirikan dengan solat maghribnya, dengan solat isyaknya, kemudian dapat solat tarawihnya, dapat berzikir. Ya, kalau ikutkan pada standard daripada Nabi, tak pun semestinya sampai tuan-tuan kena sembahyang tahajud. Ya, yang penting ialah pada malam Ramadan 10 yang terakhir ini kita isi dengan apa? Doa yang ditanya oleh Sayyidatina Aisyah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dia. Itu saja. Kan? Dapat tarawih bonus, dapat sembahyang tahajud lagi bagus, dapat baca Quran lagi bagus, tapi ada orang kata saya ni tak boleh sembahyang. Saya ni nak balik kampung. Kan? Malam ni nak balik kampung dah. Balik kampung, sembahyang tarawih tak sempat. Contohlah, ya. Kalau sempat lagi bagus. Tapi kalau tak sempat, jangan terlupa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ataupun fa'fu anna, ya. Wahai Tuhan yang menyukai, Allahumma innaka afun karim, ya, Tuhan yang Maha Pemaaf, Maha Mulia. Tuhibbul afwa, menyukai, engkau menyukai kepada kemaafan, tolong maafkan kami. Doa itu tuan-tuan yang tak berhenti. Ya Allah, ampunkan aku, ya Allah, tolong maafkan aku. Tak pandai bahasa Arab, bahasa Melayu, kan? Pasal apa? Pasal itulah sunnah yang ditanyakan oleh Sayyidina Aisyah kepada Nabi Muhammad, kalau Lailatul Qadar nak buat apa? Nak buat apa? Yang lain lagi bagus, kan? Lagi bagus. Pasal ada orang yang sakit, ada orang yang tak boleh semayang, ada orang yang kena berjalan, bermusafir, tidak ada excuse untuk mendapat Lailatul Qadar. Itulah Islam, kan? Islam ini dia praktikal, dia bukannya dia menyusah-nyusahkan, ya. Tapi dia tak bolehlah dia ambil mudah, ya. Tak adalah pula kata tak apa, yang penting saya hidup 10 malam terakhir tidur berdengkur dapat Lailatul Qadar. Tak dapat, ya. Dia hanya bagi orang yang seperti tuan-tuan lah, yang bersungguh nak, kan. Bila sungguh nak itu Allah bagilah. Allah bagi, yang moga-moga Allah mudahkan untuk kita. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, surah Al-Insan bermula dengan satu pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala pada kita semua. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala fi surah Al-Insan fi ayat ula. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah manusia sudah datang berita padanya satu fasa, satu masa dahulu, lam yakun syai'an madhkura, iaitu mereka itu tidak diingati, tidak diendahkan, tidak pun diberi perhatian. Itu ayat pertama, ya. Surah Al-Insan ini, kalau tuan-tuan minat psikologi, inilah subjeknya, ya. Psikologi di dalam Al-Quran. Bukan sekadar psikologi, tapi ini salah satu ilmu yang banyak
dalam memahami siapa diri kita sebagai manusia. Jadi pertanyaan pertama, ya, untuk memastikan kita kenal diri kita ialah kita kena kenal bahawa kita ini tidak dikenali. Kan? Untuk kenal diri kita, kita ini dulu tidak dikenali. Siapa yang kenal? Bila Allah menyatakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj, iaitu manusia ini kami jadikan daripada air mani yang terpancar. Siapa yang nak kenal? Orang pandang hina, kan? Kita ini dulu tak ada orang pun yang, ya. Jadi Allah beritahu perkara tersebut, maksudnya ialah kalau katakan kita ini ada pangkat, ada harta, dikenali, ada berbagai title dalam hidup kita, sebenarnya dulu kita ini tidak ada apa-apa. Itu penting. Kerana kalau kita tak sedar tentang sejarah itu, maka kita mudah untuk menjadi orang yang sombong, yang kufur kepada Allah. Itu yang Allah akan beritahu nanti lepas ini, ya. Jadi Ramadan ini adalah bulan untuk kita mengenal bahawa kita ini tak ada apa-apa, kita ini lemah. Waktu tak makan kan kita rasa lemah kan, petang-petang bila tak cukup air, kalau rasa panas sangat itu, baru kita tahu bahawa kita ni kurang air sikit je, kita dah mula gelabah dah. Kan? Dan kita ini memang asal daripada air yang terpancar. Ya, air yang hina pun tak ada orang pun nak bercakap, kan? Kalau kita cakap, siapa awak? Saya ni daripada air mani. Geli rasa nak cakap begitu, kan? Tapi itu hakikat kita, kan? Dan kalau katakan nama dia adalah yang berhormat ke, ataupun Datuk Seri ke apa sebagainya, Datuk Seri daripada air mani. Tak adanya orang nak panggil macam tu, kan? Tapi itu hakikat cara Allah mengingatkan kepada saya bahawa itulah saya, kan? Itulah saya. Jadi Allah jadikan manusia ini daripada air yang terpancar ini untuk apa? Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Yang kami akan seterus menguji, memberi ujian, memberi kepayahan, memberi ibtila, ya, pada setiap masa. Nabtalihi itu fi'il mudhari', maksudnya continuous. Kalau ada yang kata bahawa saya ni, ya Allah, harapnya saya ni tak ada dah lah ujian-ujian yang susah-susah. Anak saya semua dah besar, dah kahwin, saya dah boleh relax, dah pincin dah pun. Waktu kerja dulu banyak kerja, sekarang ni saya harapkan kerja saya berkurang. Kalau ada siapa yang cakap begitu, sebenarnya dia mungkin tak baca ayat nombor 2 ni. Ya, hidup ni dia tidak pernah kurang bebannya, ujiannya, kecuali apabila kita sudah tidak lagi berada di atas muka bumi ini. Masuk kubur pun kena lagi. Ya. Dia yang tak ada ujian lagi ini bila dah sampai ke syurga. Akhirat pun masih lagi ada ujian, tuan-tuan. Sebabnya Allah cakap kat sini, nabtalih ini tidak ada penghujung, kecuali apabila Allah cakap nanti pada ayat 22, ya, iaitu Allah berikan ganjaran atas sa'yukum mashkura. Allah hargai segala usaha, tuan-tuan. Kesungguhan, bersungguh, bersegera untuk salat, baca Quran, belajar ilmu, baru itu Allah chop sebagai ujian habis. Ya, ujian habis. Selagi hayat di kandung badan, selagi kita berada di alam mahsyar, ujian masih jalan. Kalau ada yang kata, saya ni kalau boleh tak nak lah yang ujian-ujian tu, kan? Tak nak lah yang susah-susah tu. Kalau masa exam dekat sekolah rendah, sekolah menengah, UPSR ke, penilaian darjah 5 ke, SRP ke, SPM ke, apa sebagainya, kalau boleh dah tak nak dah exam. Allah kata exam ni sepanjang hayat. Kalau tak nak exam, jangan jadi al-insan. Kan? So kalau tak jadi insan, nak jadi apa? Kan? Selain daripada al-insan lah, kan? Tetapi jadi insan ini adalah nikmat, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Allah cakap kat mana rahmat ini? Surah 55. Ar-Rahman 'allamal Quran. Sambungannya? Iaitu tanda kita ni dapat jadi manusia, tak jadi kangaroo ke, jadi arnab ke. Kalau tidak, kita ni berkahwin dengan orang yang melompat-lompat je. Suka, tuan-tuan? Suami ataupun isteri, kan, melompat dia, kan. Lompat yang kecil namanya arnab, lompat yang besar namanya kangaroo. Seronok dapat bersama dengan kangaroo setiap masa? Tak berapa seronok je. Kan. Tapi kalau saya bersama dengan manusia ni mudah lupa, kan. Pasangan saya ni banyak kelemahan,
Kan? Dia kadang-kadang terlupa lah, buat silap lah, mengecewakan saya. Alhamdulillah dia manusia. Kalau dia kangaroo yang mengecewakan kita, lagilah tuan-tuan. Kan begitu kan? Jadi bila Allah menyatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Bila Allah ciptakan kita ni sebagai manusia yang ada lupa-lupa, alhamdulillah, lupa. Kalau ingat setiap masa tuan-tuan, ingat yang kebaikan tu okey. Ingat yang kita buat silap-silap 20-30 tahun yang lepas. Semua dosa kita buat diingat. Kan? Semua perkataan yang tak baik, yang suami kita cakap ke, yang isteri kita cakap ke, kita ingat semua. Sepanjang 30 tahun kahwin tu, kita ingat semua. Apa jadi sekarang ni? Habis itu. Kan? Habis itu. Jadi alhamdulillah bila Allah menyatakan nabtalih, ayat kedua sebentar tadi surah Al-Insan, macam mana nak hadapi ujian tersebut? Saya ni nak exam ni, saya nak kena buat persediaan, macam mana saya nak lulus? Allah kata ada dua potensi yang Allah jadikan pada kita. Faja'alnahu sami'an basira, dan kami, maka ada fa tu kan, kami akan uji dia, maka kami jadikannya sami'an basira. Kami beri kepada mereka pendengaran dan penglihatan. Kerana inilah potensi. Fa itu maka. Ya. Kerana Allah dah tahu dah kita akan diuji, kita perlukan tool, alat untuk menghadapi ujian tersebut. Maka Allah jadikan dua perkara, banyak-banyak perkara tersebut, namanya adalah telinga dan mata. Telinga dan mata. Yang kita ada, telinga dan mata ni, dapat guna elok-elok, lulus insya-Allah. Jadi itulah yang kita diuji pada bulan Ramadan. Dengar yang elok-elok, tengok yang elok-elok. Dengar, kalau ada benda tak elok, kita cakap inni saim. Kan begitu kan? Sesungguhnya saya berpuasa. Kalau ada benda yang tak elok, saya berpuasa. Saya tundukkan pandangan dan saya alihkan kepada Quran, kepada perkara-perkara kebaikan. Itu tarbiyah Ramadan. Kerana pada sebelum Ramadan mungkinlah kita bercampur-campur perkara tersebut. Ramadan ini untuk bersihkan balik agar selepas ini telinga dan mata kita ini memilih dua jalan. Jalan. Ada dua jalan sahaja. Dua potensi, ada dua jalan. Iaitu pada ayat yang ketiga, Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Iaitu kami memberikan hidayah padanya, pada manusia. Jalan pertama sama ada dia menjadi syakir, bukan syakur. Syakur ini adalah melampau-lampau bersyukur. Allah tak expect kita bersyukur yang melampau-lampau, yang banyak, bukan. Allah kata imma syakira, iaitu menjadi orang yang menghargai, tapi sikit pun cukup lah. Kan? Suami kita ada 10 kebaikan, ya, ataupun isteri ada 10 kebaikan. Allah tak expect kita jadi orang yang terima kasih bang, terima kasih bang, terima kasih bang, terima kasih, terima kasih, terima kasih 10 kali, tak. Itu syakur. Memang tak ramai orang dalam dunia ini menjadi tahap yang boleh menghargai semua ataupun majoriti daripada nikmat. Allah tahu. Ya. Itu sebabnya Allah cakap qalilan ma tashkurun, ya, yang bersyukur tahap itu qalil. Tetapi yang Allah expect daripada saya, daripada tuan-tuan adalah imma syakiran wa imma kafura. Kalau ada 10 itu paling kurang 1 tu hargailah. Kan? Paling kurang 1 hargailah. Terima kasih ya. Tu. Yang lain tak sempat jaga terima kasih, tak sempat dihargai, tak sempat nak balas senyuman. Tetapi Allah pasangkan satu lagi pilihan pada telinga dan hati kita, ya, nak pilih. Yang pertama untuk syukur, kita dengar baik-baik tentang suami, tentang isteri, tentang kawan, tentang masyarakat, tentang ahli jemaah kita. Kita tengok yang baik-baik, tapi ada satu lagi orang yang dia ada telinga, dia dengar, dan akhirnya dia memilih jalan wa imma kafura. Dia nampak yang tak baik dia pada suami, pada isteri, pada kawan, pada masyarakat, pada orang-orang di sekeliling dia. Nampak yang tak baik saja. Sehingga kan dia tidak mensyukuri kepada kebaikan yang ada, malah dia beri perhatian kepada yang buruk-buruk saja.
Suami saya ni jenis tak bagi bunga ros setiap kali anniversary. Itu saja yang dia fokus. Suami saya ni memang tak semayang berjemaahnya tak lengkap. Itu saja perkataan yang dia keluar. Tapi kalau yang memilih jalan syukur, saya bersyukur saya ada isteri saya yang suka pergi majlis Quran. Saya bersyukur isteri saya ini uruskan anak saya. Suami saya ni pergi cari duit. Suami saya ni memanglah dia taklah lengkap sembahyang berjemaah, tapi dia sembahyang. Kalau dia tak sembahyang lengkap pun, saya bersyukur dia nak sembahyang dan saya doakan dia terus menjadi orang yang baik. Yang itu adalah jalan syakiran. Syakiran. Berbanding dengan jalan satu lagi, wa imma kafura. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, ya. Dalam bulan Ramadan ini sebenarnya pada ayat 185 yang saya baca tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, ya, ada 3 fungsi Quran. Di hujung sekali ayat tersebut, ayat 185 itu Allah cakap apa? Wala'allakum tashkurun. Ya. Wala'allakum tashkurun. Agar kamu semua bersyukur. Kan ada macam perkataan tadi kan? Maksudnya Ramadan ini bila kita selalu bersama dengan Al-Quran, selalu kita ini dapat puasa mengikut peraturan Al-Quran, akhir 29, 30 Ramadan kita akan diseru walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbirlah atas hidayah. Bertakbirlah, ya. Kita akan takbir nanti pada 1 Syawal, malam Syawal itu. Lambang apa? Takbir bukan untuk rasa sedih, tetapi lambang kemenangan atas hidayah yang Allah berikan selama 30 hari, 29 hari ini. Kita isi dengan Quran, kita isi dengan puasa yang berteraskan kepada panduan Al-Quran. Maka kesan daripada itu, kita akan jadi orang yang amat bersyukur kerana kita dapat hadiah paling besar. Namanya apa tuan-tuan? Hidayah. Ya. Hadiah paling besar bukan duit raya. Bukan kuih raya, lemang, ketupat, baju raya, baju baru, kereta baru, rumah baru, bukan. Hadiah paling besar daripada bulan Ramadan ini namanya adalah hidayah, tuan-tuan. Sembahyang tarawih, sembahyang subuh, sembahyang isyak berjemaah, baca Quran lebih, itu namanya hidayah. Lebih kan? Lebih bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan, mana ada orang sembahyang lebih daripada 20 rakaat? Kan? Kalau tuan-tuan buat 8 pun ada, tuan-tuan. Lepas sembahyang isyak bulan bulan Syaban hari itu, lepas isyak tu 8 rakaat sembahyang ada. Lepas tu tambah lagi sembahyang tahajud pula tu. Kan? Tak pernah dibuat orang je. Kan? Kecuali memang tuan-tuan yang high level tu, tahap tinggi, mungkinlah amalan dia banyak. Kalau macam saya, tak adanya lepas isyak tu nak sembahyang sunat 2 rakaat, 4 rakaat pun rasa berat aja. Tapi bulan Ramadan boleh pula 8. Ada yang sampai 20. Tambah lagi pukul 4, pukul 3 bangun lagi ikut qiyam, iktikaf dekat masjid. Itu apa sebenarnya Allah nak sampaikan? Hidayah. Boleh pun. Begitu kan. Kita nak puasa, tuan-tuan, puasa 30 hari. Cuba bulan Syawal puasa 6, bulan raya kedua je terus puasa. Kan. Sebagian tuan-tuan mungkin berjaya lah. Saya sepanjang hayat saya jarang saya dapat. Bukan jarang, tak pernah kot. Raya kedua terus puasa sampai habis kan. Cabaran banyak. Jadi penceramah lagi mencabar. Kan? Saya pergi KL saja, orang buat open house. Kan? Sebenarnya bukan salah orang tu yang buat open house. Kan? Kita boleh je puasa pergi. Saya tak makan, saya datang je. Boleh. Kan? Tapi dah datang rumah orang, kan? Ketupat lemang, bergolek-golek kambing tersebut, takkan nak cium bau je. Kan? Tak kuat. Tetapi bulan Ramadan ini boleh pula. Disebabkan apa? Disebabkan hidayah yang Allah berikan kepada semua di kalangan kita. Tiba-tiba kita boleh bertambah amal kebaikan. Maka itulah yang kita kena takbir, ya, dan kita bersyukur, ya. Jadi apabila kita melihat ayat ketiga dalam surah Al-Insan, ya, kalau kita nak tengok balik, sebenarnya inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami memberi hidayah kepadanya untuk nak pilih jalan. Allah sebenarnya bagi kita pilihan, tuan-tuan. Nak jadi orang yang syukur, syakir ataupun kufur, itu pilihan. Dan kalau kita gunakan Ramadan ini untuk kita sedar, betul lah, saya ini dapat hidayah daripada Allah untuk buat segala amal ibadah tersebut, bukan pasal saya kuat. Maka
kita pun akan bersyukur. Dan kalau kita bersyukur atas Ramadan tahun ini tuan-tuan, lebih bersyukur daripada tahun-tahun lepas, bersedialah selepas ini pada bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, tuan-tuan akan jadi manusia yang lebih bersyukur. Dia punya benchmark dia itu, kayu ukurnya itu pada bulan Ramadan. Kalau Ramadan ini kita kata, ya Allah, rasa susah sangat nak berpisah pada bulan Ramadan ini. Sebagaimana para salafus salih yang saya beritahu tadi, 6 bulan lepas tu susah sangat. Tanda susah itu apa tuan-tuan? Satu, doa, ya Allah terimalah amal Ramadan saya yang lepas. Kita doa macam tu. Yang keduanya ialah kita hidupi segala amalan-amalan Ramadan. Kita hidupkan pada malam Syawal, pada 1 Syawal, pada sepenuh Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, pada bulan-bulan seterusnya. Kan? Kalau kita dah pernah tahajud pada bulan Ramadan, jangan lupa tahajud pada malam Syawal, 1 Syawal, dan pada malam-malam seterusnya itu. Kalau tak dapat tahajud pun paling kurang witir 3 rakaat lepas daripada sembahyang Isyak tersebut, witir terus. Ada orang kata kena tidur dulu, tak apa. Witir terus. Bangun nanti sembahyang lagi 2, tak payah buat witir dah. Itu kita pernah buat kan? Tarawih kita siap witir, lepas tu kita tidur, lepas tu besok kita sambung lagi 2, witir tak payah buat dah. Yang itu tanda bahawa saya ni memang sayang sangat pada Ramadan, tapi saya bukan hanya beribadah pada bulan Ramadan sahaja. Dia ada orang sayang pada Ramadan, sedihlah Ramadan, jangan pergi. Kan ada lagu nasyid kan? Kan? Pasang lagu nasyid tu, pasal lagu raya semua tak nak kan? Pasal apa? Ni Ramadan, ni 10 hari terakhir ni, pasang lagu Mahir Zain. Kan? Ramadan, tak apalah, itu Ustaz Tarmizi punya bahagian tu kalau dalam Quran Time, saya tak boleh. Okay? Dia pasang lagu itu, kan? Tapi dia beribadahnya itu pada bulan Ramadan sahaja. Dia kalau Ramadan jangan pergi, dia bukan sekadar beribadah pada bulan Ramadan. Ramadan memang pergi. Ramadan memang pergi. Kan? Macam inilah kalau kita ada orang yang kita sayangi kan, mak, ayah kita. Kita kata, mak jangan pergi mak, kan? Abah jangan pergi abah. Satu hari nanti dia akan pergi juga, ataupun dah pergi dah pun. Begitu tuan-tuan kan? Kita kena menerima hakikat bahawa orang yang kita sayang itu akan pergi. Tetapi tanda kita sayang dia ialah kita terus berbuat amal soleh-solehah, ya, menjadi anak soleh-solehah. Maka kesannya ialah kita jadi anak soleh yang sentiasa mendoakan keampunan untuk ibu ayah kita. Itu tanda betul-betul sayang. Kan? Dulu masa mak ayah hidup, saya ni baca Quran sikit saja. Tapi bila mak ayah dah pergi, saya lagi banyak baca Quran, lagi banyak sedekah, lagi banyak solat. Itu tanda sayang mak lah tu. Kan? Tapi kalau katakan masa raya kan, lagi-lagi lagu raya pula tu, kan? Pasang lagu meleleh air mata tu. Kan? Meleleh air mata. Tapi pergi ke program Quran ni tak berapa nak sangat, kan? Sedih gitu je. Itu bukan sayang, itu sayang sedih je. Bukan sayang yang sebenar-benarnya. Yang kita doakan tuan-tuan, ya, kita semua tuan-tuan yang bersungguh datang pada hari ini, pada majlis-majlis ilmu, pada amal-amal ibadah harian ini, kita buat itu kerana saya nak jadi soleh, kerana saya mahu menunjukkan kasih sayang saya kepada ibu ayah saya. Ya. Saya nak menunjukkan kasih sayang saya itu dengan mendoakan keampunannya, tapi doa yang diterima itu hanya daripada anak yang soleh-solehah. Jadi saya akan derma banyak-banyak. Ramadan ada 2-3 hari ni, derma Masjid Bukhari ni ke, derma lah apa-apa yang boleh tuan-tuan derma tu, cari sumber-sumber. Kalau Nabi itu dahlah pemurah di luar Ramadan, bulan Ramadan lebih pemurah. Kalau tuan-tuan selama ni memang derma berapa? RM1 subuh kan, RM1. Ramadan jadi RM10. Pasal saya ni sayang Nabi, saya ikut macam Nabi juga. Kan? Kalau rasa dalam tu rasa, tapi susah lah kan? Susah. Yang susah itulah kita kena tanya balik. Kita nak pilih jalan yang mana? Syakiran wa imma kafura. Kalau syakiran, saya ni bersyukur, saya ada Nabi yang menunjukkan contoh untuk derma lebih banyak pada bulan Ramadan. Solat lebih banyak, qiyam lebih banyak, Quran lebih banyak. Maka saya memilih jalan itu. Itu tandanya kita adalah manusia yang syakiran wa imma kafura. Tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian, itulah 3 ayat daripada surah Al-Insan. Ayat yang keempat, ayat yang kelima itu Allah beritahu ganjaran bagi orang yang memilih jalan kufur, memilih jalan syakir. Ya. Kalau kufur itu Allah cakap apa?
Inna a'tadna lil kafirina salasila wa a'lalan wa sa'ira. Kami menyiapkan untuk orang-orang yang kafir itu salasila wa a'lala, belenggu-belenggu dan juga api yang menyala-nyala. Mengapa belenggu? Kerana dia terbelenggu untuk derma, terbelenggu untuk sedekah lebih, untuk qiyam lebih, sembayang lebih, baca Quran lebih, pasal asyik kena belenggu dengan katil dia. Kan? Asyik susah aja, nak derma tu susah sangat. Allah bagi belenggu betul-betul di akhirat nanti. Wasa'ira, Allah berikan api yang menyala-nyala, membakar, kerana di dalam dunia ini dia suka bakar nikmat-nikmat Allah bagi pada suaminya, pada isterinya, pada kawannya, segala apa Allah beri semua dia kufur. Dia bakar nikmat tersebut. Apalah suami saya ni, apalah isteri saya ni, dia ni tak baik lah, tak macam orang lain lah, apa sebagainya. Dia bakar nikmat-nikmat Allah dah bagi. Maka Allah kata, kamu bakar dekat akhirat, dekat dunia dulu, ini adalah sa'ira, untuk bakar diri kamu yang suka membakar waktu dunia dahulu. Suka kufur, suka tidak bersyukur atas nikmat anak pandai baca Iqra contohnya, cucu pandai baca Iqra. Ada orang bakar dengan apa? Lah Iqra je. Tengok anak orang jiran itu dah pandai baca Quran. Itu namanya tidak bersyukur. Kan? Cakap je. Tahniah. Ya. Alhamdulillah, cucu opah. Kat sini panggil apa? Kalau saya orang Perak, opah lah kan. Ya. Cucu atuk ke, dah pandai, dah baca Iqra. Ya, terus belajar, nanti boleh baca Quran. Itu cara orang yang bersyukur. Kan? Best betul makanan. Kan? Walaupun makanan tu tak sama macam restoran, tapi alhamdulillah, terima kasih, sedap. Kan? Itu syukur, syakir. Tetapi kalau kufur, ini makanan ini siapa masak ni? Kan? Masin. Kan? Dia punya santan macam tak ada santan. Itu kufur. Perkataan itu bila keluar, dia membakar semangat orang yang sedang membantu. Kesannya apa tuan-tuan? Kesannya ialah di akhirat nanti khawatir. Pasal melampau sangat bakar nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bakar. Nauzubillah min dzalik. Ya. Tetapi bagi orang yang syakir, Allah cakap pada ayat yang kelima, Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang yang al-abrar. Allah tak cakap asyakir ataupun asyakirin. Allah tak cakap. Kalau orang kafir tadi kufur, buat kufur, Allah kata al-kafirin, ayat yang keempat. Tetapi ayat yang kelima ini Allah gelar al-abrar. Tuan-tuanlah saya harapnya Allah berikan gelaran al-abrar. Apa maksud al-abrar? Al-abrar daripada perkataan al-bir, kebaikan. Kebajikan dan kebaikan. Tetapi al-bir ini ada kaitan dengan al-bar. Al-bar itu maksudnya daratan, tanah daratan. Kalau kita naik kapal, kita berada di atas lautan, bahasa Arabnya al-bahr. Kalau darat apa tuan-tuan? Kita belajar bahasa Arab sikit pagi-pagi Ramadan ini. Kalau daratan apa? Al-bar. Sama-sama sebut. Al-bar. Okey, alif lam bara, ya, ada syaddah. Tetapi kalau kita di lautan, namanya adalah al-bahr. Ya, alif lam ba ha, nipis itu ra. Ya, al-bahr. Baik. Mana yang stabil? Kita berada di daratan ke berada di lautan? Stabil. Yang kita tak adalah bergoyang-goyang tu. Mana? Dekat laut ke dekat darat? Darat. Yang stabil kan? Maka apabila seseorang itu al-abrar, ini adalah orang yang buat baik dan amat stabil dalam kebaikannya, tak berubah-ubah, tak ada ikut mood. Ya. Tak ada ikut mood swing. Saya rasa macam saya tak ada mood lah nak buat baik. Tak ada mood lah nak baca Quran. Tak ada mood lah nak sedekah. Tak ada. Al-abrar adalah orang yang memang kita tengok dia, dia ni memang daripada awal suka baca Quran, datang majlis ilmu dia continuous, selalu bab buat baik pun dia, bab solat pun dia. Ini namanya al-abrar. Dia seperti daratan yang stabil. Maka Allah beritahu apa? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Mereka ini akan minum daripada gelas yang dalamnya ada satu jenis minuman namanya kafura.
Tak tahulah macam mana, ada orang kata kapur barus lah, takkanlah minum kapur barus kan. Kan? Itu kat dunia lah ya, tapi kapur barus dekat akhirat tu kita tak tahu ya. Ini balasan di syurga. Tapi poinnya apa? Poinnya ini adalah minuman yang amat istimewa, diberikan kepada orang-orang yang suka memberi minum di atas dunia ini. Dia suka buat baik. Dia suka bagi minum, suka bagi makan. Nanti kita akan tengok ayatnya. Kerana dia suka membantu orang lain ya. Kalau ibu itu dia suka buat minuman, bagi minum pada suaminya, pada anaknya, masak. Kalau si suami ni dia pergi cari nafkah agar di rumahnya ada minum, ada makan. Rupa-rupanya ini adalah amalan al-abrar. Penat saya ni, hari Ahad dah masuk kerja, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, kan? Dah 30 tahun nak pencen je lah. Kan? Tak apalah, kalau penat tu nak pencen tak ada masalah. Ya, tetapi menyiapkan minum dan makan untuk ahli keluarga bagi seorang suami itu, kalau dia rasa penat, dia kena ingat bahawa sebenarnya ini adalah ciri apa? Sifat orang al-abrar. Kalau mak kan, ibu-ibu kena masak ke, kena siapkan sahur, nak siapkan minuman tu boleh je kita letak air mineral satu, letak makanan dah. Kan? Pandai-pandailah cari sendiri kan. Tapi kita nak siapkan, nak kejutkan anak apa sebagainya, akhirnya untuk dia bersahur tersebut, ya, bukan mudah. Dan kerana kita sanggup buat kebaikan itu sampai hari ini, Allah gelarkan kita sebagai apa? Al-abrar. Ingatkan al-abrar ni memang tahap apa? Orang-orang maqam wali tinggi kan, yang pakai serban tahajud sampai 8 rakaat daripada pukul 2 sampai pukul 5 tu. Tak. Itu sebahagian ada. Nanti kita akan jumpa ayatnya, ya. Tapi awal-awal Allah beritahu dalam ayat yang ke-6 itu, ya. Sambungan tentang bagaimana mereka di akhirat nanti minum, ya, di kalangan hamba-hambanya, yufajjirunaha tafjira, daripada air yang memancar-mancar. Ini nak menunjukkan bahawa dia berada dalam kenduri yang amat-amat besar. Celebration, sambutan kepada al-abrar ini di syurga. Kerana apa? Ayat yang ke-7, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Iaitu mereka ini menunaikan nazar, kalau ada nazar, ada janji. Dan yang keduanya takut pada hari bersepah keburukan yang ada. Bersepah tu maksudnya apa? Macam-macam lah, azab apa sebagainya pada akhirat nanti. Jadi dia takut saya ni ibu yang mendapat azab pasal tak jaga suami dan anak saya betul-betul. Takut saya. Kan? Saya takut saya menjadi suami yang tidak menjaga isteri saya, anak saya betul-betul. Takut. Rasa takut itu sahaja melayakkan orang itu mendapat minuman, celebration, sambutan di syurga, tuan-tuan. Kalau dalam surah Ar-Rahman ayat 46 itu Allah cakap apa? Allah bercakap tentang mereka yang waliman khafa maqama rabbih. Tuan-tuan hafal surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut status dia di hadapan Rabb, takut saya ni jadi ayah gagal bila Allah tanya saya nanti. Dia takut saja di dunia ini dapat 2 syurga, tuan-tuan. Takut saja. Bila dia takut tu, tak adalah dia takut lepas tu dia tak buat apa-apa, tak adalah begitu kan. Orang yang takut setiap masa ni, dia akan, saya rasa macam, hai dah Ramadan ini, saya ni suami yang okey ke tak okey sebenarnya. Oh, ada lagi benda yang tak okey, saya kena baiki. Cara cakap saya bertaubat ya Allah. Dia sendiri-sendiri duduk diam tu, dia tengok dia sebagai suami. Sebelum isteri ke orang lain tegur, dia dah tegur diri sendiri. Dan kalau ada orang tegur, dia terima. Kalau tak tegur, dia cari. Ini orang yang takut maqam. Kalau dia sebagai bos yang gagal ke, isteri yang gagal ke, ibu yang gagal, takut. Bukannya dia dah gagal, dia takut jadi gagal. Allah kata 2 syurga. Jannatan. Jadi konsisten dalam ayat ini Allah menyatakan mereka yang takut bertebaran syarr, keburukan, maka orang ini adalah ciri orang al-abrar. Ya, dia tunaikan janji dan dia takut pada hari akhirat itu nanti, takut dia ini diazab oleh Allah. Dan ayat yang ke-8, wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Rupanya mereka ni memberi makan kepada siapa? Ya, diguna duit apa? Duit yang dia suka, harta yang dia cintai kepada orang miskin, orang yatim dan mereka yang tertawan. Pasal dekat rumah dia jaga betul-betul sampaikan dia sedar bahawa ada orang miskin. Jom kita bantu.
Jom kita bantu orang miskin sana. Pasal dia dah bantu orang dalam rumah, ya. Dalam rumah dah settle. Jadi dia boleh pula tahu ada orang di luar rumah yang belum settle. Ini al-abrar. Dia bukan sekadar dia bagi makan rumah, ya. Dua tu tak payahlah. Bukan begitu. Tetapi tak mungkin juga dia pergi bagi rumah anak yatim, kan? Anak yatim dia pergi masak elok-elok, bagi minum, kan? Suami, tak apalah, pandai-pandailah bang, carilah dalam peti ais tu. Lain macam tu, kan? Kalau ada isteri ke ataupun ada ayah-ayah, dia tengok orang miskin dia masak, kan? Dia cari nafkah, kan? Cari duit, saya bagi, pastikan dia ada makan. Rumah tak makan. Boleh jadi begitu, tuan? Tak mungkin, kan? Jadi di sini ayat ini menceritakan bahawa dekat rumah dia memang jaga elok-elok, sehingga kan, jom bang kita pergi cari, ada orang jiran sebelah tu dia baru kematian suami dia, kita bantulah anak yatim tu. Jomlah kita bantu anak yatim tu. Kan? Kita tahu bahawa anak yatim ni tanggungjawab bagi keluarga si lelaki, tapi kita tahu, kita bantulah, kan? Kita bantulah. Bila seorang isteri cakap pada suami begitu dan dia masakkan dan kemudian dia bagi pada rumah anak yatim ke, rumah yang ada anak yatim ke, ada dua, ya, rumah anak yatim yang ramai anak yatim tu. Tapi kalau rumah itu ada anak yatim, dia tak pergi ke pusat penjagaan anak yatim, dia masak, beritahu bang, kita beli sikit bang, kita masak lebih sikit, kita bagi pada jiran. Nampak macam dia orang tu tak ada pergi bazar Ramadan, mungkin duit tak cukup kot, miskin. Ataupun wa'asira, itu mungkin kalau dapat berita dia kena tarik kereta, kan, maksudnya dia hutang, orang ini adalah tertawan, ya, ataupun kerja kena berhenti, kita bantu je lah bang, kita masak sikit, kita bagi lebih sikit. Itu adalah mindset al-abrar. Dan si suami pula kata, okeylah, buatlah, kan, saya carilah duit lebih sikit, yang penting kita boleh bantu mereka. Maka kalau suami isteri ada mindset begini, tuan-tuan, kalau Ramadan ini tuan-tuan dah pernah buat, alhamdulillah, tapi jangan berhenti, teruskan. Kalau tak sempat buat, sempat lagi buat hari ni. Kan? Belanja sikit pada apa? Adik-beradik ke, kepada jiran ke. Ambil peluang ini kerana apa? Kerana kita bersusah-susah untuk mereka dapat minum. Di akhirat nanti al-abrar akan diberikan minum. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah motif kita buat perkara ini? Allah cakap pada ayat 9, إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Kami ini beri makan untuk cari redha Allah. Kami bukan mengharapkan kamu cakap, kamu bagi balasan balik, bagi Tupperware, besok bagi balik Tupperware, ya. Ya. Rupa-rupanya bila Tupperware itu kosong, kosong pula. Ingatkan adalah, kan, lemang ke, ketupat palas ke, rasa macam semalam ada bau-bau rendang. Jangan begitu. Itu kalau harap begitu, cancel status al-abrar. Habis. Mengharapkan balasan manusia, mengharapkan syukura, penghargaan manusia, habis. Pasal apa? Pasal al-abrar ini, kalau dia berharap balasan dan penghargaan manusia, lepas tu tak ada buat baik lagi, tuan-tuan. Tak ada bagi lagi pada anak yatim, kepada jiran tu tak ada bagi dah. Pasal apa? Tupperware kosong. Itu pun pulang Tupperware. Kalau tak pulang, mula bercakap macam tu, cancel. Jadi tuan-tuan, puan-puan mati Allah sekalian, rupa-rupanya Ramadan ini benar-benar mendidik kita, ya, untuk kita ini satu, ya, kalau kita tengok Allah mulakan dengan memberi makan, kemudian nanti bila pergi kepada ayat yang ke-23 24 itu, inna nahnu nazzalna 'alaika tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura, itu maksudnya Quran. Ya, seorang insan kalau nak jadi abrar, sumber kekuatannya apabila dia selalu membaca Al-Quran. Pasal cara fikirnya itu, macam tuan-tuan tengok surah Al-Insan ini, kan, bila tengok balik, rupanya bagi makan ini urusan besar dalam sebuah keluarga. Kalau dalam keluarga itu dia sudah jaga makanan, insya-Allah dia akan memberi kesan memberi makan di luar keluarga. Tak mungkinlah kalau katakan saya ni suka tolong orang, kan, ibu-ibu yang ada NGO aktif bagi makan, suami tak makan. Pelik jadi, kan. Suami dia kata, awak sebenarnya, awak jaga, sayang siapa sebenarnya, kan? Tak mungkin, ya. Jadi bila kita tengok itu, okey. Dan tak mungkin juga kalau nak jadi abrar, kita makan memang tip top,
Kan? Dalam rumah kita memang terbaik. Tapi orang jiran, orang sekitar kita tak dapat. Al-abrar dia takkan duduk diam. Ya, takkan duduk diam. Dan sumber kekuatannya itu datang daripada Al-Quran. Dan wadhkuris marabbika bukratan wa asila, ayat 25. Mengapa saya skip ayat-ayat tadi itu? Semuanya cerita pasal syurga, ya. Ganjaran-ganjaran syurga. Allah bagi tahu reward banyak-banyak dalam ayat yang ke mana tadi? Pada ayat yang ke 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 itu sampai ayat 22. Pasal nak beritahu bahawa manusia ini kalau dia tidak jelas ganjaran yang dia dapat, ganjaran yang berteraskan pada Al-Quran, maka kesannya dia akan lemah semangat dan dia tidak akan bersyukur kepada orang-orang sekitar dia. Ya, macam tadilah, kalau katakan suami tak cakap terima kasih, tuan-tuan rasa nak bersyukur pada suami tak? Buat baik. Masak banyak-banyak, dah 30 tahun masak, suami tak cakap terima kasih, nak masak lagi tak? Masak pasal saya bukan mengharapkan terima kasih daripada suami. Tapi ada setengah orang kata, saya harapkanlah suami paling kurang cakaplah terima kasih. Sekali pun cukup lah. Sekali cukup tuan-tuan, perempuan. Suami cakap terima kasih, cukup ke tak cukup? Tak cukup. Berapa kali nak cakap? Ini saya tanya pada puan-puan ni, agar suami-suami macam saya ni kena tahulah. Perempuan harapkan suami cakap terima kasih seminggu berapa kali? Berapa? Berapa kali? 7 kali. Kalau boleh tak kalau suami tu cakap, hello, assalamualaikum yang, terima kasih ya, terima kasih, terima kasih ya, terima kasih, terima kasih loh, terima kasih, terima kasih, 7 kali, terima kasih ya, assalamualaikum. Okey tak perempuan dapat macam tu? Okey tak? Okey tak? Okey, kata tak 7 kali. Janganlah begitu kan, cakaplah terima kasih yang ikhlas. Macam mana terima kasih ikhlas? Terima kasih ya. Okey, macam tu ke? Kalau dia kurang satu terima kasih, apa jadi? Merajuk saja, kan? Kalau merajuk tu yang lepas tu tak buat baik, tak masak tu. Dan bila tak masak, tak jadi al-abrar. Dan lepas tu kalau katakan Allah panggil waktu itu, dipanggil waktu merajuk. Kan? Susah ceritanya kan. Tadi baru belajar. Okey. Wa yut'imuna at-ta'am. Ayat yang ke-8. Saya baru je belajar tadabbur. Wa yut'imun itu mereka itu sentiasa mudhari'. Mudhari' ini continuous, tak boleh berhenti. Sentiasa memberi makan atas apa yang dicintainya, masak yang terbaik dengan cara terbaik. Tapi kalau katakan merajuk 3 hari ataupun suami merajuk, kan? Tak nak saya belanja isteri saya, kan? Biar dia, pandailah dia, kan? Baru dia tahu. Kalau waktu tu kena panggil, kan? Susah nak cerita depan Allah, kan? Kata tadi takut, kan? Takut nanti di depan Allah suami yang gagal. Tapi ada pula masa nak apa? Tak apalah, gagal pun tak apalah, merajuk 3 hari. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, walaupun kita tahulah memang kita ada perasaan, kan? Kadang-kadang kita terasa tidak dihargai. Tetapi Allah beritahu dalam ayat ini, surah ini, ayat 3, 9, 22 adalah antara kesimpulan besar bagaimana menjadi al-insan al-abrar. Ayat berapa? 3, 9, 22. Sebelum saya tamatkan, ya. Kalau tuan-tuan terlupa poin-poin tadi, jangan lupa 3, 9, 22. 3 apa? Saya perlu menjadi syakiran, orang yang sentiasa menghargai. Walaupun sikit, saya menghargai suami, menghargai isteri saya, anak saya, belajar untuk syukur. Jangan sekali-kali kufur. Jangan cakap terima kasih ya abang, tapi abang ni memang tak romantik lah macam orang sebelah tu. Jangan guna yang tambah lagi tu. Berhenti sampai terima kasih lah bang ya kerana bersama dengan saya. Dah, berhenti sampai situ je. Tutup mulut dia tu. Kan puasa kan kita belajar kan. Kalau benda tu dah tak bermanfaat tu, kita senyap. Ini saim. Benda halal pun kita tahan. Jadi benda yang tak bagus, suami kalau dengar, tahu dah tak bagus lah, kan? Yang tambah yang belakang tadi kan, abang ni bagus lah abang, terima kasih lah abang kerana menemankan saya. Walaupun kadang-kadang saya terasa hati abang ni tak ada hadiah anniversary. Yang itu padam. Yang bahagian kedua tu. Pasal itu ayat kufur. Ya, bukan kafir ya, bukan keluar Islam. Itu ayat kufur. Kufur dengan kafir lain. Kafir ni keluar agama. Kufur ini tidak bersyukur. Allah cakap kat sini, au kafura, kan? Sebentar tadi. Baik.
Jadi itu yang pertama ayat 3. Ayat 9 Allah cakap tadi apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Kami ini memberi makan, kami ini buat baik kerana nak mencari redha Tuhan, bukan nak balasan dan kesyukuran, terima kasih daripada manusia. Yang itu. Saya menghargai suami saya, tapi saya tak expect suami saya menghargai saya. Senang ke mudah? Senang ke mudah. Saya menghargai isteri saya, tapi saya tak expect isteri saya menghargai saya. Senang ke susah, tuan-tuan? Senang? Masa Ramadan ini dia melatih wa la'allakum tashkurun. Kita ni bersyukur, tapi kalau orang tak bersyukur kat kita, it's okay. Boleh, tuan-tuan? Itu poin besar tu. Saya pun susah perkara tersebut, ya, tapi kena belajar. Kena belajar. Pasal kalau saya menghargai orang lain, tapi saya jugalah sensitif sangat. Orang tak cakap terima kasih pun kita kalau bagi barang ke, tolong orang ke, dia tu tak ada cakap terima kasih. Apalah akhlak. Kalau keluar perkataan itu, dia tahu dah ini bukan al-abrar. Bukan abrar. Al-abrar ini dia bagi, bersyukur, menghargai. Orang tak menghargai, it's okay. Mungkin dia terlupa, mungkin dia sibuk, mungkin dia ada fikir benda lain yang lebih besar lagi. Kita kena bersangka baik. Bukan mudah, tuan-tuan, ya, tapi nama pun al-abrar. Dia punya ganjarannya apa? Ganjaran ayat 21 itu sampai Allah, ayat 21 macam mana? عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Di hujung itu apa Allah cakap apa? Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah yang memberi minum pada kita, tuan-tuan. Allah beri minum kepada al-abrar sebagai satu penghargaan. Tuan rumah yang bagi air, hidangkan untuk kita, bukan pakai caterer, bukan pakai waiter, tak ada. Ketua rumah, tuan rumah, ini ketuan rumahnya Allah. Mengapa Allah hargai sangat ini? Kerana al-abrar ini, dia ketika di dunia itu, dia beri syukur, tak dicakap terima kasih pun, tak apa ya Allah, aku terus buat baik. Sama macam Allah bagi kita, kan? Tuan-tuan pernah tak terlupa cakap terima kasih pada Allah? Pernah ke? Pernah? Tak pernah. Tuan-tuan bersyukur 24 jam ke ataupun berapa minit je? Kalau tuan-tuan 24 jam memang hebat, tuan-tuan. Saya berapa minit je. Alhamdulillah 33 kali. Alhamdulillah Rabbil Alamin dalam surah Fatihah tu 17 kali, kan? Lain tu mananya ada bersyukurnya, kan? Itu ada orang kata, ni kalau buat baik, okey, buat baik. Ada tak buat tak baik dalam dunia ni? Kan? Ada masa kita malas ke, culas ke, apa sebagainya. Itu tanda bahawa tidak bersyukur. Tapi Allah tetap bagi juga. Ada tak masa tuan-tuan rasa macam hari tu kurang khusyuk dalam solat, oksigen kurang, kena pergi hospital Sultan Abaiyah, betul ya? Kan? Masuk ke sana. Pasal apa? Oksigen kurang. Mengapa Tuhan tarik sikit lah? Pasal tak menghargai oksigen pada hari ini untuk solat secara khusyuk. Kalau Allah buat begitu, tuan-tuan, hospital tu tak cukup tu. Kan? Rasanya kat sini tukar jadi hospital lah semua ni. Tak jadi masjid ni, jadi hospital. Itu baru oksigen, belum lagi darah. Darah, tuan-tuan, terima kasih pada Allah ni berapa kali sepanjang hidup ni. Darah mengalir masuk jantung tu, lepas tu dia pum, masuk ke kaki, masuk ke otak, apa sebagainya. Tuan-tuan, ada masa sepanjang subuh tadi cakap, ya Allah terima kasihlah engkau bagi jantung boleh pump darah. Ada? Tak ada, kan? Kalau ikutkan tak menghargainya, Allah tarik masuk IJN, penuh IJN kat KL tu, kan? Yayasan Bukhari kena buat balik banyak pusat-pusat jantung negara. Pasal apa? Jantung dah tak berfungsi. Pasal apa? Pasal tidak bersyukur pada darah yang dialirkan pada setiap saat. Kan? Allahu Akbar. Allah ni memang baik, tuan-tuan. Kan? Allah menghargai kita walaupun kita tidak bersyukur ataupun mengucapkan penghargaan pada Allah pada setiap masa. Ataupun bolehlah kita kata, tak apalah, saya ni insya-Allah orang Islam baca Quran. Tu orang yang bukan Islam tu, kan? Yang tak solat, tak baca Quran, makan babi, kan? Sepatutnya masuk IJN dah tu. Pasal tak bersyukur. Allah bagi lagi. Jadi daripada situ kita belajar, ya Allah, engkau tak mengharapkan syukur daripada hamba-Mu, tapi engkau terus menghargai hamba-hamba-Mu ini.
ampunkan kami ya Allah. Ampunkan. Sebabnya ayat yang ke-22 itu sebagai motivasi kalau ada yang kata, tapi kalau saya buat baik ni, nanti siapalah yang nak menghargai? Saya dah cakap terima kasih, dah bantu orang. Siapa nak hargai? Itu ayat 22 tadi. Ya. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Inilah balasan. Nah, kan? Kalau ada yang kata, saya mestilah manusia mengharapkan balasan. Inilah balasan yang sebenar-benarnya dengan Allah beri minum di akhirat nanti dalam temasya gilang gemilang, ya. Allah beri satu, yang keduanya Allah kata apa? Wa kana sa'yukum mashkura. Ini adalah penghargaan kepada sa'yukum, usaha kamu yang bersungguh-sungguh di dunia dahulu, menguruskan anak, menguruskan suami, menguruskan isteri, basuh baju, beri makan, buat air, beri minum. Maka kerana kamu ni sa'i itu maksudnya bersegera-segera, kan? Tak berhenti-berhenti, dah umur 50 pun masih lagi siapkan makanan untuk suami, untuk anak dan sebagainya. Maka Allah kata, kamu ni sa'i macam hajar. Sa'i macam hajar, bersungguh-sungguh walaupun sebenarnya tak pasti air Zam-Zam ada, bersungguh-sungguh juga. Maka Allah kata, semua sa'i kamu ini, segala usaha bersungguh-sungguh kamu ini, kali ini dihargai. Allahu Akbar, tuan-tuan. Allah hargai, tuan-tuan. Tuan-tuan nak dihargai suami ke, isteri ke, Allah hargai. Cuma kadang-kadang iman lemah sikit tu, kan? Bila iman terlupa surah Al-Insan, kan? Dia mulalah datang, kan, suami saya ni, isteri saya ni, dia mula iman. Itu sebabnya iman ni perlu dibina, dan majlis ilmu ini adalah untuk kita set the priority, ya. Kita jelas tentang keutamaan. Moga-moga Allah beri pimpin hidayah kepada kita dengan panduan daripada surah Al-Insan yang dibaca biasanya zaman Nabi, baca rakaat kedua solat subuh Jumaat, ya. Kerana apa? Kerana nak reset, nak ingatkan balik. Kadang-kadang biasalah seminggu tu kita mula banyak-banyak perkara tu, terlupa bahawa sebenarnya saya cari penghargaan daripada siapa, ya. Maka bila kita dah jelas perkara ini, tuan-tuan, sedikitlah, ya, perkongsian saya pada hari ini, kita makin jelas. Teruskan perjuangan Ramadan, kita bersyukur pada Ramadan, terus bersyukur di bulan Syawal, Zulqaidah dan seterusnya. Qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.